Hello semua, Assalamualaikum. Apa khabar? Selamat petang, salam Jumaat. Kembali lagi bersama dengan saya Edi Junaidi dalam Sinar Plus IG Live. Kita dah ada pun Darina Muhammad. Assalamualaikum. Apa khabar? Kat mana tu? Cik Min ada. Apa khabar Cik Min? Sukuk 1982. Azaili ada orang. Azaili dah ada. Copak Azaili masuk. Okay, sekarang ni kita akan live dengan Kak Azaili. Sekejap kita masuk Kak Azaili. Go live with Azaili. Wah, satu bala pula line aku. Clear tak? Cuba dengar. Ada tak? Korang dengar suara saya clear tak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Allah hejas Ya. lampu boleh gitu. Tak apa, adjust dulu. Kelas kan? Udah makan ke? Alhamdulillah dah makan dah. Adi dah makan? Alhamdulillah. Kejap lagi. Pagi tadi udah lah. Alhamdulillah. Oh, mak kau terbang. Maknya tu. Okey, kepada yang sedang bersama dengan kita, selamat petang. Hari ni Sinar Live, Sinar Plus IG Live, kita akan bersama dengan Kak Azaili. Betul. Kita nak borak-borak sikit pasal keadaan semasa sekarang ni, pasal perkembangan semasa Azaili juga, pasal Elite juga, dan macam-macam lagi. Alamak, Kak Azah punya visual hang lah pelik. Ke line aku ni? Kak Azhar ya? Kak Azhar? Pelan Kak Azhar ni. Hai Kak Azhar, ini Dini. Dini, kejap ya Dini. Kita tunggu Kak Azhar. Kak Azhar punya line start. Line aku okey? Line saya okey ya? Kak Azhar dah keluar pula. Okey, mungkin line dia tak apa-apa. Kita tunggu Kak Azhar masuk. Salam selamat tengah hari pada kamu dan Kak Azhar juga. Waalaikumsalam Datuk Indra, Datuk Indra Dr. Azaman. Salam Jumaat bosku. Salam Jumaat. Apa khabar semua? Kejap lagi kita tunggu Kak Azhar masuk. Okey. Kak Azhar apa khabar? Kejap je Dini. Sabar je Dini. Kita tunggu Kak Azhar masuk balik. Ramai dah masuk kita ni. Assalamualaikum Kak Azhar, aku sayang. Waalaikumsalam. Saya jawab untuk Kak Azhar. Kejap lagi kita tunggu Kak Azhar masuk balik. Okey, kejap saya masukkan Kak Azhar. Okey, Kak Azhar send request. Kita tunggu Kak Azhar masuk balik. Muncul balik. Client tu. Muncul gitu. balik. Dia muncul balik. Gitu. Dah pilih filter dah? Tengah pilih. Kita lucu-lucu Pilih. lah. Dia tanduk pula. Senang. Sebab lighting tak berapa nak ada. Kita tak pakai apa. je filter-filter yang ada yang diberikan oleh ambil kau. Malah make up kan. Setuju. Okey, ngam. Okey. Ya. Kelas background rumah dia macam Alah. studio photoshoot. Boleh lah. Ajaklah studio konon-konon. Azaili, selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf saya batin daripada Sinar Plus. Ya, sama-sama kita. Selamat Raya, Mak Zahir Batin untuk Sinar Plus, Adi dan semua yang sedang menyaksikan kita pada petang ni. Salam Jumaat. Itulah dia. Kita sama-samalah jaga diri kita baik-baik. Okay? Betul, okey. Lepas tu apa khabarnya Azhar sekarang? Apa khabar? Apa ceritanya ni? Okey. Sekarang. Alhamdulillah, khabar baik. Saya masih lagi orang kata alhamdulillah sihat macam biasalah. Cuma sekarang ni kita menghadkan aktiviti di luar kerana menyahut saranan daripada KKM supaya kalau tak ada apa-apa kita just stay at home, okay? Betul. Dan keluar tu kecuali kalau ada perkara-perkara penting. Okay, itulah saja yang apa yang kita mampu lakukan untuk Malaysia. Kita sepatutnya masing-masing ada satu kesedaran supaya masing-masing kita nak kebaikan daripada kita nak cepat penurunan kes COVID-19 ni, sebab kita sekarang ni dah tak tahu siapa dah orang kata don't trust anyone. Maksudnya kita tak tahu kawan kita yang bawa, kadang-kadang dia pun tak tahu. Okay, kadang-kadang kita pula yang pergi check dulu, nanti orang salahkan kita padahal kita ni berjumpa dengan ramai orang. That's why saranan saya kita je lah yang kena jaga diri kita sekarang ni. So kalau andai kata you all nak kena keluar juga,
make sure jaga SOP. Sekiranya macam contohlah kerjaya saya ni melibatkan berjumpa dengan ramai orang. So saya make sure saya kena ada face shield, saya kena ada mask yang disarankan, dan juga saya akan pakai 2 lapis mask dan juga 1 face shield sebab sekarang ni kan dah airborne melalui udara. Jadi Betul. itu kesedaran daripada saya sebab saya memang ada anxiety which is so bad, anxiety Kak Azhar, sampai kadang-kadang tangan shaking, kadang-kadang macam akan bagus ni kalau macam orang anxiety ni satu je, dia akan lebih berhati-hati dengan keadaan sekarang. So I memang paranoid, tapi tidaklah paranoid yang terlalu macam melampau-lampau. Cuma paranoid untuk diri kita sendiri, sebenarnya diri keluarga kita dan juga orang yang berada di sekeliling kita, supaya kita tidak mahu akibat daripada diri kita ni yang kita keluar ni menyebabkan family kita sakit, ataupun orang yang kita sayang, kawan-kawan kita pun akan tak pasal-pasal kerana kita, diorang akan mendapat sakit. Bukannya kita rasa macam nampak tak Kak Azhar cakap tak berhenti. Betul. Itulah. Baru bagi satu soalan dia tok. Sebab Kak Azhar nak bagi tahu. Soalan kita dia jawab. Kak Azhar nak bagi tahu COVID ni bukan main-main lagi, okey? Betul. Ini adalah satu ancaman yang sangat berat dan menyebabkan kita punya ekonomi sangat teruk sekarang, okey? Which is saya mengaku saya juga berniaga, okey? Bukan saya tak terkesan, okey? Sama je dengan orang lain, okey? Cuma apa yang mampu kita buat sekarang ni, kita banyakkan berdoa dan kita jaga SOP kita seperti yang disarankan oleh KKM. Duduk rumah kalau tak ada apa-apa, dan kita boleh juga berniaga online, okey? Berniaga online. InsyaAllah ada rezeki kita, insyaAllah. Waalaikumsalam. Saya punya pembantu ada. Itulah, ramai yang masuk ni. Okey, kepada anda semua yang sedang tengok live kita dengan Kak Azhar sekarang ni, Assalamualaikum untuk semua, terima kasih bersama dengan kami. Dan kalau korang ada soalan untuk Kak Azhar ke 19 plus, boleh bagi tahu, boleh letak kat ruang komen tu, nanti kita pick up insya-Allah. Ni Azhar Abdullah kata seram nak keluar sekarang, nak pergi pasar pun tak berani dah. Betul. Assalamualaikum Kak Azhar. Ramai bagi salam Kak Azhar. Betul. Adi Empire. Wah Kak Azhar makin cantik. Makin naik pipi katanya. Kelas. Duduk rumah Kelas. makanlah. Duduk rumah kan? Makan je kerja Kak Azhar. Lepas tu Dini Ahmad Official. Daripada tadi dah. Hai kakakku dia daripada tadi. Dia awal-awal. Hai Dini. Apa khabar Dini? Okey. Betul. Okey. Kak Azhar, kiranya dalam kebimbangan kita apa semua dalam ujian yang kita hadapi sekarang ni kan, macam mana raya tahun ini, Syawal tahun ini bagi Azhar Elite dan juga keluarga macam mana? Okey, sebenarnya raya saya sama je seperti tahun yang sebelum ini, sebab kita dah 2 kali, nampak tak, dekat Australia pun dah lockdown. Okey, saya sambung balik. Betul. Raya saya seperti biasa saja. Maksudnya daripada tahun lepas sama saja. Tidak kadang-kadang saya rasa macam beraya tu sekadar kita masih lagi dapat berhubung dengan mak ayah kita dekat kampung. Sekarang kita dah ada teknologi di mana kita boleh berhubung, tetapi tidak ada orang pun datang dekat rumah, dan sebab saya sangat-sangat berhati-hati sebab kita kena jaga kita. Kalau kita tak jaga kita, siapa yang nak jaga? Okay, berapa kali Kak Azhar selalu Kak Azhar tekankan dekat sini, tolong sesiapa saja yang, saya sebenarnya ada masalah asma juga. So saya akan sangat-sangat cepat dijangkiti sebenarnya. Jadi saya lebih orang kata extra cautious sikit. Memang orang kata sangat berhati-hatilah sebab yalah kalau kata Allah kata kun fayakun, nak jadi juga kan. Tapi apa yang kita mampu buat, kita mesti tawakal, usaha dan doa, dan jagalah sebaik mungkin diri kita. Okay, that's why raya kali ni dah 2 tahun tidak ada apa-apa yang berlebihan, dan seperti tahun yang lepas sederhana, cukup ada yang saya support kawan-kawan berniaga, ada yang datang hantar rendang. Sebelum ni diorang hantar je, and then diorang terus balik. Itu saja, makan bersama dengan suami dan juga anak, dah itu saja. Dan telefon parents dekat kampung lah dengan anak. Yang penting masing-masing selamat juga sihat, betul kan? Betul. Kita nak sihat je sekarang ni. Betul. Betul ni ada Cik Min kata Kak Azhar nangis pakai telekung. Ini kejap lagi kita nak tanya. Simpan dulu, sabar. Simpan dulu. Su Didi kata Aldi dengan, dia bahasa apa tu saya tak faham. Mungkin anak dia tak.
Syarima 7699. Tempat saya sekarang tengah lockdown dah berapa minggu, memang tak keluar mana-mana. Stay dalam rumah saja. Habis lockdown sambung pula PKPD di Sri Manjung. Tak apalah. Itu adalah yang terbaik untuk semua, Yes, insya-Allah. itu yang terbaik untuk anda. Stay at home, okay? Okay, tolong jangan berbelanja yang berlebihan. Ada satu ketika which is saya nak share dengan semua orang. Dekat rumah saya tak ada apa-apa sebab saya agak takut kan nak keluar ke apa sebab rumah saya dekat zon merah Selangor, okey, dekat Ampang. Jadi saya jadi paranoid untuk ke pasaraya. Okey, kita tak tahu di sekeliling kita, dan sebab saya ada banyak kawan doktor sebenarnya. Okay, bila doktor cakap Azhar just stay at home and kalau ada beli barang besar daripada online dan beli sampai saja, pastikan okay, ada spray untuk kita menggunakan kita spray dulu. Okay, itu langkah-langkah utama. Dan saya bagi tahu ada yang saya sedih tu, kita kadang-kadang baca, kita tengok dekat laman sosial orang share bagaimana orang yang tersayang meninggal dunia akibat COVID sampai tak boleh jumpa. Saya rasa macam ya Allah, bila kan benda ni akan berakhir. That is why saya sedih sebab saya terpisah dengan mak ayah saya, dengan anak saya. Jadi itu yang saya katakan, kadang-kadang sebab kita pernah buat benda tu, lockdown tu tahun lepas. Saya nampak benda tu berjaya. Okay, sampai zero case. Bukan kita tak pernah buat, kita pernah buat. Cuma sekarang ni keadaannya agak berbeza sebab ramai orang telah pun terkesan. Okay. Dan saya rasa kalau kita buat lockdown tu untuk 2 minggu atau 3 minggu, manalah tahu benda tu akan terus turun mendadak sebab kita tidak bertemu dengan sesiapa. Itu saja. Sebab sekarang ni bila airborne tu berlaku, kalau anda sebab kawan saya ni adalah doktor dan sangat quite terkenal juga dekat dalam laman sosial, Dr. Man. Dia menjelaskan bahawa benda ni kalau boleh kita elak, okey, elak ke office, dekat tempat yang tertutup dengan sangat dengan kita bercakap dalam keadaan yang dekat, okey. Benda tu boleh senang dijangkiti. That is why kadang-kadang kalau tengok saya macam terkesan yang amat dalam sebab benda tu saya rasa macam kenapa tak boleh buat 2 minggu? Kenapa tak boleh buat? Kenapa tak boleh buat? Dan bila saya dapat jawapan dia, okey, ada ramai juga mereka yang terkesan dekat luar sana sekiranya lockdown itu berlaku. Okey, bukan dan saya rasa macam kebanyakan ada ramai yang mesej saya semua ada di kalangan mereka tu adalah peniaga. Okey, diorang kata Kak, kami pun sendiri bersetuju. Okey, dengar sini. Sekarang ini pun kita sebenarnya dah lockdown diri kita sendiri. Dan perasan tak, benda tu tidak bebas untuk kita berniaga sampai pukul 8 je. Okey, sampai pukul 8 je. Dan saya rasa macam sekarang ni pun kita dah rasa macam lockdown. Apalah salahnya? Ni pendapat saya sendiri. Okey, sebab semua rakyat Malaysia boleh mengujarkan pendapat mereka. Okey, ada yang setuju, ada yang tidak. Dan bagi saya, pendapat saya mengatakan saya minta 2 minggu je. Okey, mewakili rakan-rakan frontliners. Sebab ramai juga frontliners yang bercakap tentang ini. Diorang dah burn out. So apa yang mereka lakukan, mereka beritahu kalaupun kerajaan tak boleh buat lockdown, tapi kita sebagai rakyat Malaysia, kita kena support each other. Okay, kita kena bersetuju jaga diri baik-baik kalau tak nak lockdown. Okay, so itulah dia. Hidup Azhar Elite begitu. Beri filter. Sebab kata ni lah, Khatizah Dahlan dia kata kena bermula dengan diri sendiri. Jaga diri, jaga suami dan anak-anak, itulah cukup baik for starting point. Betul. Dan bila kita sebut tentang perniagaan dan sebagainya, nak tahu juga Kak Azhar kita sekarang ni buat apa? Berlakon ke, menyanyi ke? Sebab nampak kencang juga berniaga tu. Alhamdulillah sebenarnya Elite, Kak Azhar dan juga Elite telah melahirkan satu single, alhamdulillah, yang sekarang ni kita buat di YouTube, dah launch kita punya video klip semua, dan sekarang kita dalam rangka promosi sebenarnya, tetapi kita terhenti seketika kerana menghormati saranan daripada kerajaan dan juga KKM sendiri, supaya orang kata macam tidak
terlalu pack lah, supaya orang kata stay at home, maksudnya kalau tak ada apa-apa. Ya. So daripada Iman Music, sebab kita pun under Iman Music, so mengatakan kita akan stop seketika untuk promotion, tetapi untuk dekat di laman sosial kita masih say all out, okay? Dan itu bahagian menyanyilah, lakonan. Okay, so kita masih lagi sabar. Okay, kita stay dengan menyanyi dulu. Saya nak tahu tentang lagu Alhamdulillah ni. Okay. Macam mana boleh tercetusnya idea untuk buat comeback dengan lagu Alhamdulillah? Dan dulu kita tahu Ilit dengan lagu Trauma yang betul, tamparan wanita dan sebagainya. Sekarang ni image ketuhanan, begitu. Betul, betul. Sebenarnya kita fikirkan apa yang kita boleh buat sesuatu untuk ummah. Maksudnya setelah ramai yang daripada anggota Ilit yang lain pun dah berhijrah, dan macam mana apa yang terbaik dalam usia-usia yang sebegini, macam mana kita nak share benda yang baik untuk semua. Okay, daripada dulu lagi lagu Ilit ni memberi semangat untuk wanita di luar sana, tapi sekarang ni kita buat untuk semua. Okay, dan kita pilih Alhamdulillah satu perkataan yang sering kita ucapkan, dan ia seperti ia adalah zikir supaya bersyukur dengan nikmat dan apa saja yang Allah seperti ujian pun kita harus bersyukur, dan Allah tu tidak pernah membebankan kita, dan hanya kita ni yang menzalimi diri kita, dan walau apapun dalam situasi apapun, Alhamdulillah, itulah tercetusnya lagu Alhamdulillah. Okay, kalau dengar lirik dia lirik dia part masing-masing tu seperti ada kena-mengena dalam diri anggota Ilit sendiri. Okay, dan lagu itu tentunya adalah ciptaan daripada our bosses sendiri, dan bersama dengan yang lain, dan ia jadi cerita oleh Naura. Okay, tercetusnya idea ini apabila Datuk Norman jumpa dengan Linda Rafa, dan daripada situ Linda terus call saya macam mana nak bawa Abby, dan saya kata okay, tak apa, saya insyaAllah saya cakap dengan Abby sekejap je. Saya kata this is the time that kita akan buat sesuatu yang baik untuk pengaruhi orang luar sana, supaya kita nyanyi tetapi dalam masa sama sesuatu benda yang baik tau, dapat pahala, you know, like macam zikir Alhamdulillah, Alhamdulillah. So kita tak ambil masa yang lama pun, record 1 hari, buat video klip 1 hari, because kita kena kejar Sasha punya deadline. Sasha ada masa 2 hari sebelum dia balik ke Dubai. Okay, so walaupun Sasha dekat Dubai, Sasha masih lagi membantu kami dari segi promosi. Walau kat mana kita orang pergi, kita akan buat live bersama dengan Sasha melalui, sekarang ni kan macam-macam ada Zoom dan sebagainya. Perasaannya bila kembali bergabung sama-sama menyanyi? Oh, seronok, sebab Ilit ni seperti adik-beradik, okay? Kita adalah orang kata saling memerlukan each other. Dia takkan jadi tau kalau 1 atau 2 saja anggota yang buat lagu. Tetapi sebab ini berlima, okay? Berlima ni dia macam satu kekuatan, di mana anggota-anggota Ilit ni seperti saya sendiri, Wati, Abby, Linda dan Sasha ni masing-masing ada kekuatan dan masing-masing ada followers yang tersendiri, okay? Dan bila orang kata, orang mesti akan fikir dapat KB. Alhamdulillah Allah pemudahkan. Jadi Abby bersetuju. So itulah dia kekuatan Ilit berlima, dan Alhamdulillah dalam saya rasa tak sampai 2 bulan lagu tu dikeluarkan. Sekarang ni at our age, untuk dapat beratus viewers di YouTube, benda tu happen tau, benda tu terjadi tau. Bermakna peminat-peminat Ilit tu masih lagi ada. Maksudnya mereka ni mereka tu menyokong kami daripada belakang, dan sekarang ni kita dapat pula peminat-peminat yang 20 tahun, you know, like sebab diorang ni baru kan, jadi kita dapat pula peminat-peminat BBNU. Dan Ilit tu adalah magic, okay, magic. Sebab apa saja kita buat dia menjadi, Alhamdulillah. Itulah dia. Tetapi kena berlima. Dia kena berlima. Betul. Saya lah sebenarnya antaranya yang minat Ilit daripada zaman sekolah sampai sekarang. Dan Adi sempat juga bertemu dengan Ilit dan membantu, orang kata, dalam mempromosikan Ilit dan membantu kami. Terima kasih Adi. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Terima kasih Ilit sebab buat comeback bersama. Ramai yang suka sebenarnya. Contohnya kat sini ada Bidan Getah, dia kata rindu kumpulan Ilit. Begitu katanya. Okey. Dan itu tentang career sekarang ni, dan tentang perniagaan.
nampak kencang dekat Instagram dengan Alhamdulillah. sejadahnya. Kak Azhar jual sejadah. Okey, Ah, saya business Kak Azhar sekarang ni Kak Azhar concentrate untuk buat sejadah, pelbagai sejadah Kak Azhar bawa masuk dekat dalam Malaysia. Okey, ada di antaranya sejadah Kak Azhar dia agak different sikit from others. Okey, sejadah gebu tu biasalah. Ada juga, itu adalah orang kata Kak Azhar mula dengan 10 sejadah je dulu. Tapi alhamdulillah sokongan selebriti-selebriti dan juga rakan-rakan artis yang mempromosikan juga sejadah Kak Azhar, alhamdulillah kita dah daripada tahun lepas saya start bulan 9 bulan 10 saya terkesan sebenarnya dengan PKP ni, tapi saya mencari apa yang nak buat. Langsung Kak Azhar punya partner Datin Sri Ella, dia mengatakan okay, why don't Azhar dengan Azlan buat sejadah. So kita cuba, try and error. Saya beli 10 je sejadah, lepas tu meletus alhamdulillah. Dan dalam masa sama Kak Azhar masih lagi ada perniagaan baju Kak Azhar bersama dengan Naura BFF. Bersama dengan saya punya rakan partner, saya memang ni partner sekarang ni. So macam baju yang Kak Azhar pakai ni pun Kak Azhar pakai daripada kita punya sendiri. Naura BFF memang khusus untuk baju saja. Okay, sejadah adalah sejadah Nur. Dan apa lagi saya buat itu je lah saya buat untuk teruskan kelangsungan hidup selain daripada berlakon. Ada buat collaboration macam duta-duta produk nampak gayanya. Ada, okey ada. Sekarang ni Kak Azhar menjadi duta kepada Didat Air Care, perfume dan juga car perfume. Okay, car perfume dan juga wipe tissue Didat. Wipe tissue ni 99% untuk membasmi kuman dan make sure kalau kita ni sekarang tengah orang kata masih lagi belum lockdown, jadi kita kena pergi bekerja. So make sure bawa tisu basah tu untuk ke mana-mana, sebab bila rasa macam tak selesa, sebab kadang-kadang kita ni jangan tipu, kita memang kadang-kadang rasa malas sangat nak cuci tangan lepas daripada kita mengisi minyak. Okey, ni contoh mengisi minyak. Kita tak tahu siapa yang sebelum ni isi. Kita tak tahu, mungkin adalah carrier. Jadi apa yang kita buat adalah sebelum kita isi minyak tu kita basuh ataupun kita cuci tangan dengan wipe tissue, lepas kita pegang, lepas tu kita nak masuk dalam kereta. Kalau kita tak cuci tangan, kita terus pegang steering, betul. Dah melekat pula kuman. So make sure basuh tangan, maksudnya wipe tissue tu dekat tangan korang, and then letak hand sanitizer dan baru boleh drive. Sebab kalau kita nak pergi toilet kan jauh lepas isi minyak. Itu je lah, saya adalah duta kepada Didat Air Care. Gitu. Kat sini juga ada Elite Lovers 97 katanya rindu kumpulan Elite. Tak silap saya tadi kat atas dia ada sebut dia nak live dengan Kak Azhar. Tak apa, nanti Elite Lovers boleh contact Kak Azhar sendiri. Boleh, insyaAllah boleh. Mana pun ayam berkokok tu. Nampak tak rumah kita ada ayam, Wak? Okay, sekarang ni kita dah berada di PKP 3.0 kan? Daripada yang first, yang kedua, yang ketiga. So Azhar Elite itu sendiri, sebab kita tahu sekarang ni isu anxiety, mental illness, macam-macam keresahan. Ada yang tahap lebih teruk sampai mengorbankan nyawa sendiri sebab tak tahan dengan pressure sebagainya. So jadi macam Kak Azhar sendiri macam mana agaknya daripada yang first sampai ketiga ni, macam mana Kak Azhar sendiri punya keadaan? Okay, saya find out saya ada anxiety pada tahun 2014. Bukan baru-baru, okay. Saya memang ada masalah anxiety disorder ni daripada 2014. Okay, akibatnya daripada saya gastrik dan juga GERD. Dia package sekali, anxiety, GERD. Sampai masuk dekat dalam satu grup tau. Dalam satu grup untuk bantu saya punya mental problem. Maksudnya dia ada macam mental disorder jugalah. Tapi saya rasa memang ramai artis dekat kawan-kawan saya pun memang diorang pun ada anxiety. Saya tak pastilah kenapa juga ramai kawan-kawan saya pun kena juga. Anxiety ni boleh shaking tau. Kalau dengar benda-benda yang macam terkejut ke. So I don't know, suddenly dia akan boleh buat kita macam mana nak cakap menggigil dan menangis. Jadi saya sendiri tak tahu macam mana nak cakap. Hanya orang anxiety saja yang tahu keadaan diri kita sendiri. Maksudnya keadaan macam tu. Itulah yang saya tak boleh nak cakap. Kadang-kadang kita macam tiba-tiba terus ternangis. Saya bukan artis pertama yang menangis, okay, dekat dalam laman sosial, betul? Okay. Dan kawan-kawan saya yang menangis tu semua ada anxiety, betul tak? Betul tak? Perasan tak? Dan kawan-kawan saya tu semua ada anxiety, okay? Dan bila saya dapat berjumpa dengan dorang share experience tu, jadi saya rasa macam ini adalah satu
benda yang saya rasa macam perlu diri saya sendiri untuk solve my problem lah. Contohnya macam saya jauhkan sekejap laman sosial, dan saya tak boleh baca tau benda-benda yang macam kematian. Contohnya macam apa yang berlaku sekarang ni, saya tengok everyday ada, abang saya pemandu ambulans. So bila abang saya cakap setiap hari ada 5 ataupun ke 6 orang itu di hospital yang beliau bekerja. Dia kata hari ni abang bawa 6 orang mayat macam tu. Kesian dia ceritalah dekat dalam group family. Dah shaking dah menangis dah. Kesian orang ni sebab tak dapat jumpa family dia, tak dapat jumpa dengan family. So itulah yang menyebabkan kita rasa macam benda tu sangat terkesan tau. Sangat-sangat terkesan. Dan jadi baru-baru ni kita tengok dekat Instagram Kak Azhar pun, Kak Azhar ada post video Kak Azhar menangis, merayu minta orang jaga diri, minta kerajaan lockdown dan sebagainya. Pada waktu itu sebenarnya Kak Azhar maksudnya lepas terima berita apa-apa ke, ataupun macam tengah memikirkan keadaan semasa tu? Okay, kita tengok daripada KKM mengatakan hari macam tu kan everyday ada kes-kes dia berapa ribu orang kan. So saya macam terus terkejut sebab kes tu di luar jangkaan kita dah 7,000 lebih. Okay. Tetapi bila saya dapat tahu daripada rakan doktor saya, dia kata yes, benda tu kita verbally dia cakap 7,000 lebih, tetapi ada yang tidak laporkan dekat KKM, mereka sebenarnya lebih daripada kes yang disebutkan. You see? So itu membuatkan kita macam oh my god, kenapa? And then bila kita dengar orang lari daripada hospital, orang lari daripada MAEPS, orang boleh pergi shopping dan ya Masya Allah, kenapa benda tu boleh jadi? So benda tu macam mengganggu tau, sebab kita tak tahu sekeliling kita ni siapa carrier. Ada kes dia, macam kawan saya sendiri, dia dalam satu rumah, okay, pergi jogging sama-sama. Bila diorang pergi jogging sama-sama tu, kawan dia ni sebenarnya dah kena dah kena COVID, tapi dia tak bagi tahu dekat kawan dia. So benda dia macam dia rasa macam oh tak ada apa-apa ni, tak ada apa-apa. Bila kau cakap tak ada apa-apa tu lah sebenarnya korang tak ambil langkah yang kata bila you rasa macam badan you tak sihat, you cepat bagi tahu dengan doktor, pergi klinik kesihatan. Okey, buat swab test tu. Sebab benda tu sangat penting, jangan ambil mudah sampai boleh orang kata macam membahayakan orang lain. Okay, you kena jujur. Macam kita kan, contohnya bila balik ke rumah masing-masing daripada luar, make sure terus mandi. Okay, terus mandi, buat langkah kebersihan, cuci tangan. KKM dah bagi atur bagaimana untuk kurangkan kes ni. Tapi sekarang diri kita je lah untuk bantu diri kita dan juga family kita. Ya. Jadi kalau contohnya macam hari ni 2-3 hari Kak Azhar dah okey ke ataupun masih lagi ketakutan ke, macam mana Kak Azhar? Okey, sebenarnya hari ni dah okey sikit sebab saya ada kawan saya doktor. Jadi dia ni lah yang banyak guide saya, Dr. Sevak. Dr. Sevak ni adalah kira my best friend jugalah. So dia pun cakap, okay Azhar, you just take a relax first. Okay, jauhkan sikit daripada media massa ni. Tapi macam mana kita ni, itulah kita punya nak tengok kan. Sebab cuma kita kena more relax lah. Macam kawan-kawan elite saya bukan seorang je tak anxiety. Saya ada seorang lagi kawan. Linda pun dia tengah quite rasa macam tak selesa keadaan dia. Jadi dia pun cakap dekat Azhar yang Linda langsung dia tak boleh pergi apa-apa. Maksudnya dia tak boleh, macam contoh hari tu saya ada juga terlibat dengan bawang lain, saya pergi juga. Tapi kawan saya yang Linda ni langsung dia rasa macam oh dia tak boleh jumpa orang sekarang ni. Sampai macam tu sekali tau. Orang anxiety ni dia punya precautious tentang keadaan yang berlaku dekat sekeliling. Sebab benda ni macam kalau you tak jaga, you terus dapat stage yang kelima. Macam mana? Stage yang kelima tu tiba-tiba dah attack jantung you. Dan sebab WhatsApp ni juga sangat macam orang keep on hantar benda-benda. So macam kes Kak Azhar, Dr. Siwak kata kalau orang hantar you just ignore it buat masa ni. So Kak Azhar buatlah benda tu, okay. Dan sekarang ni Alhamdulillah. Dan that's why kadang-kadang kita kena pergi juga
back to our rohani things. So banyakkan berdoa dan senjata tu, doa tu adalah senjata orang mukmin sebenarnya. So bila lepas solat tu, you doa banyak-banyak supaya Allah lindung keluarga kita dan sebenarnya kerjasama dalam satu buah rumah tu pun penting juga. Bagi Kak Azhar, kalau Kak Azhar seorang je jaga, tak boleh. Okay? So contohnya macam Kak Azhar dengan suami pun dia hantar sejadah dekat pos. Saya akan macam risau tau sebab ada anak kecil kan. Jadi saya akan make sure that husband saya bila sampai terus mandi, saya dah sediakan dah. Saya akan buat macam mana saranan daripada pihak KKM masa PKP yang first dulu. Okay, kadang-kadang tu rumah kita kan rumah terrace, jadi boleh je mandi dekat luar sana. Dan ataupun sebab saya nak semua orang tahu COVID ni dia tak kenal siapa pun. Orang tua, orang muda, orang tua lagi lah. Jadi baby, macam bayangkan kita letak diri kita, kalau kita tengok dekat apa yang berlaku dekat luar sana, setiap hari mak terpisah dengan anak, isteri terpisah dengan suami akibat COVID ni. Okay? Dan kadang-kadang orang yang tidak bersalah, orang yang jaga SOP pun kena sebab orang lain tidak ada kesedaran untuk jaga diri mereka sendiri. Ada yang macam contohlah, Hama cakap kadang-kadang seperti baru-baru ini berlaku, saya terbaca, saya sangat terkesan sebabkan rindu dekat ibu bapa, akhirnya kematian menjemput ibu bapa mereka. Sebab kes ni dibawa daripada anak dia nak balik sangat, balik nak jumpa parents. At the end you see apa dah jadi, you okay, you hidup lagi, but parents you memang betul orang kata macam dah sampai ajal. Tapi benda tu sebenarnya kita kalaulah tahan sikit je lagi dengar cakap kerajaan duduk rumah ataupun jangan balik raya. So kenapa korang tak dengar? At the end you lose your parent, you hilang you punya parents. And then dalam masa sama kadang-kadang kalau kita tengok kan parents kita ni pergi ke surau, dah orang surau pula terkena dan melibatkan pelbagai orang akibat daripada anak sendiri balik untuk beraya. Pentingkan diri pentingkan diri. Yes, everyone's rindu pada keluarga masing-masing. Tipulah kalau kata kita tak rindu kan. Tapi kalau you betul-betul nak balik, you buatlah swab test, tengok check kesihatan you. Kalau you rasa macam I have to go back, I rasa macam sekarang ni dah pula kes kan ada yang kata dia tak ada simptom. Actually dia dah, itu yang paling takut. Tak ada simptom tu yang balik. You confident dengan diri you, you kata yourself is healthy. Padahal kau carrier dek, kau lah carrier. Kau yang menyebabkan family kau masuk hospital. Tak kesian ke? Kesian kan? Jadi sama-sama kita kena ada rasa conscious dekat diri masing-masing. Maksudnya jaga diri elok-elok dan sabar sikit. Sabar, ikutlah apa yang KKM kata, apa yang you kena check, you punya always, you kena ada rasa bimbang sedikit. Simpan rasa bimbang untuk diri sendiri, tapi not too much lah macam kita orang yang anxiety ni. Okay, yang anxiety ni dia lebih conscious dan sebenarnya lebih berhati-hati. Kadang-kadang bagus untuk kita orang, bagus juga, tak bagus juga untuk orang lain, untuk orang sekeliling. Tapi sebenarnya untuk kami yang ada anxiety ni, kita orang ni rasa-rasanya jaga SOP dengan sebaik mungkin. InsyaAllah. Betul. Bak kata dekat sini Nisa Beauty Official dia kata kadang ada yang tak ada simptom langsung tukar, itu yang dia tak tahu. Yang tu yang tak baik. Betul, itu yang bahaya sebenarnya. Betul. Dan pray for Mekah kata semoga Allah melindungi Malaysia dari jangkitan COVID-19. Amin rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Macam semalam Sinapas sempat Kak Azhar sebenarnya kita live IG dengan rakan kita daripada Brunei, penyampai radio Pelangi FM, Ashraf Ranil. Kita kongsi tentang Brunei dah setahun, alhamdulillah bebas daripada Alhamdulillah, COVID. zero case, betul. Zero case ya. Ada pun 6 cases sahaja, itu pun case import. 6 sahaja yang Masya ada. Allah, hebat So kita harap insya-Allah kalau Malaysia tak lama lagi, harap walaupun sekarang ni keadaan tengah mengganas, kita doa sama-sama Malaysia akan jadi seperti Brunei, bebas COVID. Ya. Dan sebut tentang orang yang selfish tadi, orang yang pentingkan diri, tak nak ikut SOP dan sebagainya. Adakah Kak Azhar sendiri
sebagai orang ada anxiety semua rasa kecewa dengan orang yang macam ni. Mesti. Saya memang sangat rasa kecewa sebab kadang-kadang anda ni melibatkan ramai orang tau. Okay, tolonglah jangan jadi selfish, okay. Pakailah pelitup muka, lepas tu jagalah SOP, balik rumah tu make sure you mandi. Dan kalau you sayang orang sekeliling you tolong jaga diri baik-baik. Sebab sekarang ni memang kita je kena jaga kita dan kita jaga kita kena jaga diri kita untuk family kita. Okay? Dan kita kena jaga orang sekeliling yang berada dengan kita dan kita tak boleh jadi pentingan diri. Sebab katakanlah dekat office kan, dekat office pun make sure ada penjarakan sosial dan kalau tak ada apa-apa tu tak payah bertegur siapa, you just buat kerja you je, okay? Dan make sure bila balik kerja tu you kena bersihkan diri dengan sebaik mungkin, jangan terus terkam anak ataupun jangan terus duduk. Dan sebenarnya untuk orang yang bagi Kak Azal untuk orang yang selfish ni dia kena ubah, maksudnya kena bertimbang rasa lah antara satu sama lain. Sebab kita kalau boleh nak cepat-cepat, kalau Brunei boleh orang kata zero case, InsyaAllah kita pun boleh. Tetapi janji kita kena sama-sama orang kata sama-samalah memerangi COVID-19 ni. Ikut dan kena ambil tahu apa yang berlaku dekat sekeliling you, okay? Dekat dalam My Sejahtera tu sebenarnya you boleh tengok red zone. Okay? You boleh tengok red zone kat mana. Lepas tu you check. Ambil vaksin. Sekarang ni Kak Azhar pun tengah tunggu, okay? Tengah tunggu. Kak Azhar pun belum dapat vaksin lagi sebab mungkin Kak Azhar ada tulis lah. Mungkin ada sakit macam asma ke apa, I ada write down. So mungkin saya tengah tunggu jugalah. Sebab tapi saya adalah manusia yang memang akan ambil vaksin. Dan apa yang berlaku selepas tu semuanya kita berserah pada Allah, okay? Jangan dengar orang kata vaksin ini, anti vaksin itu, jangan. Okay, dengarlah cakap doktor. Grup WhatsApp lah. Tak payah. Kau kena ambil vaksin dek. Kau make sure, jaga diri elok. Vaksin tu memang bagus. Bukan kata vaksin tu memang kau takkan kena COVID. Ya. Tetapi sekurang-kurangnya tak adalah terus gone. Masih lagi sempat dia ada seolah-olah pertahanan dalam body. Itu yang orang kita tak faham sekarang ni. Yes. Itu yang orang Malaysia kita tak faham. Diorang ingat vaksin tu ialah tak kena langsung COVID. No, ia akan memastikan bahawa kita kalau kena COVID pun kita tak teruk begitu. Betul. Dia macam contoh paling senang lah. Change our mind. Contoh paling senang, kecil-kecil kita dah ambil vaksin campak tapi kita masih lagi kena demam campak. Setidaknya kita kena teruk begitu. Itu yang kita kena fahamkan masyarakat kita. Dan sebut ni ramai yang menyokong Kak Azhar kat sini. Mak Ngah Idrin kata rakyat kena bersatu ikut saranan kerajaan. Betul. Rahis 2711 kata yes, jangan pentingkan diri sendiri. Shikin Syari kata betul. Elite Nervous kata betul. Oh, Rahis daripada Brunei. Hello orang Brunei. Selamat menyertai kami. Semalam kita pemilik daripada Brunei ni, saya ambil vaksin tak ada apa-apa pun. Saya tak payah takut lah. Nampak tu jebat kata dia ambil vaksin, dia tak ada apa-apa. Okey sahaja. Dan sebut tentang SOP dan sebagainya, saya tengok dekat Instagram Kak Azhar. Lepas tu saya tengok juga ada satu baru-baru ni ada program yang Kak Azhar attend. Kak Azhar pakai, bukan saja pakai face shield, even pakai double mask. Betul. Dan ramai sebenarnya yang puji, dia kata wah bagus, Azaili ni adalah contoh, orang kata kita belajar daripada teladan. Artis yang bagi contoh yang sepatutnya kepada masyarakat. So apa kata Kak Azhar tentang itu? Kak Azhar, saya jarang saya tengok orang lain yang mungkin orang lain tak pakai face shield ataupun pakai face mask satu, Kak Azhar pakai dua. Double layer, lepas tu pakai face shield lagi. Komen Kak Azhar. Okay, sebab saya adalah, itulah untungnya saya anxiety, okay. Sebab apa tahu, saya memang ikut je saranan kalau kerajaan ataupun KKM kata sekarang ni kita dah kena pakai double mask, I pakai double mask. I akan ikut pakai double mask untuk elakkan kita ni dijangkiti. At least kita dah cuba, kita dah usaha untuk mengikuti SOP yang disarankan. And then bila saya tahu benda tu dah airborne, saya dah terus pakai face shield untuk jaga diri saya dulu. Okay, sebab saya lepas ni nak balik rumah ni. Tapi saya pergi bekerja. Apa tindakan saya? Okay, untuk jaga keluarga saya. Okay, saya usaha sebaik mungkin ikut saranan KKM. Buat macam apa yang KKM katakan, saya buat. Okay, sekurang-kurangnya bila saya pakai macam tu, saya tak ada niat pun untuk bagi tahu tunjuk yang kadang-kadang nak tunjuk, oh lah nak tunjuk lah tu kau pakai.
saya bukan nak tunjuk, tapi ini untuk diri saya dan kesedaran daripada kesedaran dalam diri kita sendiri. Macam mana kita nak jaga diri kita sebaik mungkin untuk orang yang kita sayang juga, okey? Sebab kalau saya kena mungkin teruk sebab saya ada asma. Dia akan attack saya punya paru-paru dan sebagainya. Dan kita buat sesuatu kita buat untuk diri kita dan untuk orang yang tersayang. Dan bila orang nampak, itu di luar jangkaan kita. Dan bila orang ambil kita sebagai contoh, alhamdulillah, itu adalah contoh yang baik, bukan contoh yang tidak baik. So saya galakkan dekat semua orang, kita masih lagi kena bekerja, jadi buatlah benda yang kita rasa macam langkah-langkah yang baik. Ada orang tanya saya, tak panas ke? Tak. Saya cakap terus terang tak panas. Dan kalau itu untuk eloklah saya pakai double mask sebelum saya pakai yang dekat hospital tu nanti. Oksigen. Oksigen tu baik saya saya selalu fikir macam tu, baik saya pakai tu dulu sebelum saya bila saya panas sikit je dalam studio kan. Dan bila saya dengar saya bekerja dalam studio, otak saya dah set dah. Sebab tu pengetahuan tu sangat penting. Dan dengar bila doktor-doktor buat live, masuklah diorang ambil tahu macam mana you nak elak benda-benda yang berlaku. Sebab apa? Dalam studio benda tu dia punya ventilation tak banyak, okay? So lagi senang. Jadi apa yang kita boleh buat, kita ambil langkah-langkah yang disarankan. Jadi saya dah ambil benda tu, dan kalau benda tu akhirnya macam sekurang-kurangnya saya dah buat untuk diri saya sebaik mungkin. Dan Allah tu tahu. Itu je lah yang boleh Kak Azhar katakan. Dan Kak Azhar happy bila ramai sekarang ni orang dah pakai double mask dan orang dah ikut pakai face shield, dan saya harap itu adalah amal jariah yang kita buat untuk galakkan ramai orang supaya ada kesedaran lepas ni lebih menjaga diri kita sendiri. Janganlah pakai face mask 2 lapis, pakai face shield kau tak cuci tangan pula. Yang tu jangan lupa. Cuci tangan bersih-bersih, mandi bila balik kerja, walau macam mana, lewat macam mana pun, jaga kebersihan diri. Itu yang sebaiknya. Islam pun menggalakkan kita jaga kebersihan diri, dan ambillah masa ini untuk kita lebih dekatkan diri pada Allah dan sebagainya. Ya, bak kata Datuk 5 stars, dia kata disiplin itu penting, ikut aturan SOP. Betul. Tapi ramai yang masih berdegil, still in the state of denial. Begitulah Betul. contohnya. Jaga kan? diri je sekarang ni. Betul. Sebab mungkin contoh kata Kak Azhar ialah artis. Orang pandang Kak Azhar, okey Kak Azhar bagus pakai double mask, pakai face shield, pakai hand sanitizer sebagainya. Tetapi kalau kita yang bukan artis sekalipun, kita boleh bagi teladan kepada orang di sekeliling kita. Betul kan Kak Azhar kan? Betul. Maksudnya, orang kat sebelah kita tengok, oh dia pakai double face mask. Mungkin kawan kita pun, kita pun nak pakai jugalah begitu. Betul. Yes. So jadi tak semestinya anda artis, anda influencer, anda boleh pengaruh orang. Kawan kita orang biasa pun boleh juga. Kita mainkan peranan masing-masing. Kita macam bersyarah dah Kak Azhar. Boleh. Sebenarnya saya terkesan bila Jebat kata. Hisham, Kak Azhar terkesan ya. Kak Azhar ni saya sangat alert tau dengan keadaan. So bila saya nampak Tan Sri Nur Hisham pakai double mask, saya rasa benda ni dah too much. Maksudnya benda ni dah teruk. Saya dah bersedia dah. Betul. Saya dah bersedia dah. Jadi saya rasa macam ini adalah masanya untuk saya pakai double mask. So Tan Sri Nur Hisham pun that's why kita orang yang terkenal ni, bila mereka pakai, jadi kita orang biasa ni kita pun akan terikut. Dan bila Kak Azhar pakai, dan Kak Azhar harap follower-follower Kak Azhar akan ikut buat benda yang sama, okay? Pakai double mask. Sebab sekarang ni memang dalam keadaan yang agak kritikal. Hari semalam dah dekat 8,000. Sebenarnya kalau kita itu yang kita tahu. Tetapi ada je yang orang tak bagi tahu dengan KKM yang diorang sebenarnya dah dijangkiti COVID. Dan sekarang ni bila Kak Azhar dengar pula ada sebuah kawasan dekat Ceras, mereka dah PKPD. Kawasan mereka dah dipagar, okay? Itu makna benda tu is getting worse, okay? Hati-hati. Sebab I have a lot of friends juga yang stay dekat kawasan yang PKPD di kawasan KL ni. Jadi kena extra cautious. Tak apalah, orang kata kau berlebihan. Kadang-kadang ada juga macam berlebihan je. Mestilah aku nak berlebihan untuk diri aku, untuk elakkan aku daripada menjangkiti COVID yang jahat ni, yang varian ni sangat ganas tau. So it can be anybody yang you jumpa sebenarnya adalah carrier. Kalau boleh minta lah Allah jauhkan, sebab
kita tak nak diri kita ni menjadi dalam angka yang KKM beritahu kelak. Betul. So jangan, diri kita dah jaga sebaik mungkin, okey? Tapi orang yang dengar ni, maksudnya kawan-kawan Kak Azhar di luar sana ataupun saudara mara Kak Azhar yang mungkin akan berjumpa dengan Kak Azhar. So tolong ada penjarakan sosial bersama dengan Kak Azhar. Tolong jaga keselamatan anda dan juga maksudnya orang yang anda akan jumpa ataupun kawan-kawan Kak Azhar. Memang Kak Azhar selalu cakap kadang-kadang dulu kita boleh bertepuk tampak tapi sekarang tak boleh. Don't touch. Okay, jangan salam. Now it's like nampak macam rude. Sebenarnya tak. Sebenarnya aku sayang kau ni. So aku takkan sebab aku tak tahu. Mungkin aku yang carrier. Lepas tu aku salam kau. So benda tu kau kena ambil iktibar dengan apa yang berlaku dekat sekeliling kau. Okay? Kalau tak salam bukan maknanya kita ni kurang ajar, tetapi kita sayang dekat orang tersebut. So jangan bertepuk tampar ni dekat office ke apa, jangan bertepuk tampar, jaga SOP, jaga penjarakan sosial dan jaga diri masing-masing. Okay? Sebab masing-masing ada keluarga. Okay? Jangan sebabkan kita, orang lain mendapat benda yang tak sepatutnya. Itu je Kak Azhar boleh sampaikan. Jaga SOP. Betul. Dan bab terakhir, semacam mana anda sayang diri sendiri, anda pun harus sayang orang lain, sayang keluarga. Betul. Fardila kata kadang-kadang disebabkan sikap lalai orang lain, kita yang terkesan sekali. Betul. Dan Mak Ngah Adrian kan? Mak Ngah Adrian kata esok insya-Allah turn saya ambil vaksin. We can do it Malaysia. Betul. Yes, we can do it together. Yes, betul. Dan ambillah vaksin kata COVID ni dah buat kita macam anti-social pula. Bukan anti-social. Sebab kalau kita sayangkan orang kita, kawan-kawan kita, family kita, kita terpaksa buat ini semua. Ini kalau kita berjaya kekang COVID-19, insya-Allah semua lepas ni akan back to normal. Kita akan boleh macam biasa balik. Begitu. Sebabnya saya tak sure. Saya tak sure ini adakah hadis ke ataupun petikan Al-Quran ke apa, sebab tak silap saya ialah tidak sempurna iman seseorang itu selagi mereka tidak menyayangi saudara mereka seperti mana mereka menyayangi diri mereka sendiri. Begitu. So kalau betul kita sayangkan keluarga kita, kawan-kawan kita sayang mereka macam mana kita sayang diri sendiri, kita nak kita sihat, mereka pun akan sihat juga. Jadi Kak Azhar, sebelum kita berakhir, nasihat dan juga harapan Kak Azhar untuk rakyat Malaysia, untuk negara kita dan seluruh dunia mungkin. Ingat petikan ayat Al-Insyirah, fa innamal usri yusra. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Kita bersabar sikit. Sekarang ni kita memang rasa susah, tetapi insya-Allah Allah tidak membebankan kita kecuali kalau kita yang menzalimi diri kita sendiri. Jangan zalimi diri kita dan jangan zalimi orang lain, dan ikutlah saranan kerajaan dan juga KKM khususnya. Saya minta tolong sangat everybody, kalau tak ada apa-apa, stay at home. Jaga SOP, jangan pegang each other, jangan salam each other. Means korang kena more extra conscious untuk jaga kebersihan diri. Kalau kita sayang orang yang kita sayang tu, kita tak nak benda-benda yang every day kita dengar cerita-cerita yang tak seronok, cerita-cerita sedih. Dan please tolong frontliners kita yang sekarang ni dah burn out, tolong jaga diri masing-masing. Kak Azhar mohon kepada all rakyat Malaysia yang sedang menyaksikan kami berdua ni, adalah ada kesedaran diri untuk kita jaga diri kita untuk family kita dan orang yang kita sayang. Ya, itu dia. InsyaAllah moga yang baik-baik berlaku untuk kita semua, untuk Kak Azhar, untuk husbandnya Abang Azlan, untuk anaknya juga, family. InsyaAllah. Terima kasih banyak Kak Azhar sudi bersama dengan Sinar Plus, IG Live petang ni. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Asalnya kita jemput buat setengah jam gitu kan, tapi dah dekat sejam dah sebenarnya. Puas kita bercakap waktu. Kan, tapi tak apa. Kita kongsikan perkara yang penting, perkara yang perlu orang tahu. Betul kan? Selain daripada kita kongsikan SOP tentang anxiety juga penting. Ramai yang sekarang mungkin macam Indina yang tak tahu pasal anxiety dan sebagainya. InsyaAllah mungkin lepas ni Kak Azhar akan banyak lagi kongsi dekat Instagram juga. Boleh. Kak Azhar akan ada live bersama dengan doktor, sahabat-sahabat Kak Azhar yang doktor, dan juga insyaAllah ada juga Kak Azhar akan start buat benda ni bersama dengan Datuk Tengku Khalida.
Okay, Aha. kami berdua akan bertemu bual dengan a few doktor dan juga frontliners. InsyaAllah masa nanti Kak Azhar akan bagi tahu pada bila. So keep on track me dekat dalam laman sosial Kak Azhar, dan Kak Azhar harap semua orang dapat sama-sama join live tu nanti, sebab kita akan tanya pasal anxiety, apa yang perlu buat untuk mereka yang ada anxiety ni, dan apa yang kita akan tanya pasal COVID dan juga vaksin dan pemahaman Islam tentang penyakit COVID ini. Itu je. InsyaAllah. Ya, kita pasti menang insya-Allah Kak Yes, Azhar. kita pasti menang insyaAllah. Sama-sama kita, okay? Ya. Alright, terima Assalamualaikum. kasih banyak Kak Azhar, selamat Terima hari kasih raya. Adi. Terima kasih banyak for your Assalamualaikum. time. Thank Bye. you, bye. Assalamualaikum. Salam. Bye.